Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil alim. Jadi kita sambung pengajian kitab Sirah, Badrut Tamam, Wan Nujum Ats-Tsawaqib. Ini kuliah pertama, kuliah pertama saya lepas daripada PKP. Ini pertama lah. Kita sambung. Berhenti hari itu di telah datang di dalam hadisnya. Kata tanda tak tahu. Baik, kata musannif 12 apa kami berkata dah yang muafakat lah. Maka kami berkata, telah datang di dalam hadis bahawa awal barang yang dijadikan Allah Ta'ala itu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ni, musannif ataupun pengarang kitab ni salah seorang daripada ulama yang mengikut pendapat yang mengatakan bahawa awal kejadian yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ni khilaf ulama. Kita tak payah gaduh dah benda tu, ulama khilaf, jadi kita tak payah gaduh. Ada ulama yang kata yang tidak menisbat ataupun tidak mensabitkan tentang Nur Muhammad. Dia tak ada ulama yang kata awal Nur Muhammad. Sebab apa? Sebab dia ada khilaf riwayat. Maksudnya khilaf pendapat itu terdiri daripada sebab apa? Sebab ada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang awal kejadian. Ada riwayat yang mengatakan awal kejadian makhluk ni Allah ciptakan qalam. Ada yang mengatakan Allah ciptakan lauh. Ada yang cerita tentang arash wa arshuhu 'alal ma' di atas air, dan ada berbagai-bagai riwayat. Ada ulama yang tak mengisbatkan Nur Muhammad, seperti contohnya Ibnu Katsir dalam kitab dia tak cerita Nur Muhammad. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir dia tak cerita tentang Nur Muhammad, dia terus masuk. Sebahagian ulama, contohnya macam kitab-kitab sirah, kita Tarikhul Khamis, dia menceritakan tentang awal makhluk adalah Nur Muhammad. Jadi kesimpulan saya nak bagi tahu kat sini, mungkin ada ustaz yang cerita kata awal Nur Muhammad. Ada ustaz yang mungkin dia cerita Nur Muhammad tak, bukan benda lain. Jadi kita mengaji sirah sajalah ya. Bukan apa nak gaduh-gaduh orang, gaduh-gaduh tak ngaji sirah juga. Baik kita mengaji sirah. Jadi ulama tanah air kita ni, tok-guru pondok sejak berzaman ni, kebanyakan memilih pendapat yang mengatakan awal makhluk yang Allah bagi jadi adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia salah satu kitab ni. Dia kata telah datang dalam hadis. Ada riwayat daripada hadis. Salah satunya apa hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir.
Dan juga riwayat-riwayat hadis yang lain yang mengatakan Nabi adalah awal makhluk, ini Nur Muhammad. Jadi dalam apabila bertembung antara hadis-hadis tu, sebahagian ulama menyimpulkan kata bahawa Nur Muhammad ni awal hakiki, yang lain itu dipanggil awal idhafi. Awal juga. Qalam pun awal, lauh pun awal. Sebab ada hadis kata awal lauh. Ada hadis lain pula kata awal qalam. Ada hadis lain pula kata awal ini. Jadi hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni. Belaga ada hadis? Kata ulama ada tak belaga. Ini awal hakiki, orang panggil, yang lain dinamakan awal idhafi. Sebab itulah di dalam hadis ni kita sebagai orang awam ni kita tak main hadis sangat. Sebab apa? Sebab kita tak pandai bermuamalah dengan hadis. Sebab hadis ni ada banyak, kadang-kadang ada ta'arud. Kalau kita nak main hadis, nanti kita kat dalam gaduh. Saya jumpa hadis kata awal kejadian qalam. Syekh ni jumpa dia kata awal kejadian luh. Apa kat lawan dia orang hadis, saya pakai hadis, dia pakai hadis. Sebab itu kita tak pakai hadis. Sebab hadis ini kita kata bahasa mudah dia, bukan permainan kita. Bukan sahih kita nak main benda tu. Itu ulama yang membahaskan tentang hadis. Jadi kita ikutlah. Dan di antara ulama yang mengikut pendapat yang kata awal kejadian adalah Nur Muhammad, Sahibul Barzanji, Ja'far al-Barzanji. Macam mana kata Barzanji? Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Macam mana? Wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Kalau orang tua kan duk selalu baca Barzanji kan. Itu salah satu isyarah daripada pengarang kitab Barzanji tu, dia memilih pendapat ni. Dia kata wa usalli wa usallim, dan aku berselawat dan aku memberi salam ala nur, di atas cahaya al-mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Nur, cahaya yang bersifat dengan taqaddum, qidam, maknanya mula, dia awal makhluk, wal awwaliyah, dan yang pertama-tama sekali yang Allah ciptakan. Tu yang orang tua kita duk baca tu. Tiap-tiap kali kenduri kita duk baca Barzanji tu. Ulama yang mengikut salah seorangnya adalah Ja'far al-Barzanji. Dan hasilnya apa nak tadi? Dan datang pada kaifiat menjadikan nur yang mulia itu beberapa riwayat yang berbilang-bilang. Dan hasil sekaliannya bahawa Allah Subhanahu wa taala tatkala bergantung iradahnya dengan menjadikan sekalian makhluk, menjadilah ia akan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada dijadikan langit dan bumi dan arasy dan kursi dan lauh dan qalam dan syurga dan neraka dan malaikat dan sekalian yang lainnya dengan bagian-bagian ribu tahun. Jadi dia kata ada beberapa riwayat. Jadi ada beberapa riwayat tentang menceritakan macam mana Allah ciptakan awal-awal makhluk. Di antaranya riwayat daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dia kata dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, apa dia makhluk pertama? Nabi kata, huwa angin ke apa? Kata Nabi, huwa nuru nabika, iaitu cahaya nabimu. Kemudian hadis tu panjang, dia cerita tentang
kejadian-kejadian. Dan musannif ni dia ambil terjemah daripada hadis tu. Dia ambil kesimpulan daripada hadis. Jadi mula-mula Allah jadikan nur Nabi kita, daripada nur itulah Allah jadikan pula Allah jadikan malaikat, Allah jadikan syurga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan lauh, qalam dan sebagainya. Sebab itulah Nabi kita ini dipanggil rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Sebab apa? Sebab daripada Nabi kita lah ada semuanya. Allah bagi jadi nur Nabi kita dulu, baru Allah bagi jadi syurga. Allah bagi jadi nur Nabi kita dulu, barulah Allah bagi jadi langit dan bumi. Barulah Allah bagi jadi arash dan sebagainya. Allah jadikan malaikat dan Allah jadikan hak lain-lain itu mula-mulanya dengan apa? Nur Nabi kita. Maka Nabi kita ni rahmatan lil alamin. Kalau tak ada Nabi kita, hal lain tak terzahir. Sebabnya begitulah kan. Allah jadi melalui dari situlah. Berapa lama tu? Dia kata dengan bagian-bagian ribu tahun. Ribuan tahun sebelum Allah jadikan hak lain, Allah bagi jadi nur Nabi kita dulu. Sebab tu di dalam sebuah kitab, dalam Syawahidun Nubuwah, dia kata Nabi kita ni akhirul anbiya fi alami syahadah. Nabi kita ni Nabi yang terakhir pada alam syahadah, tapi awwaluhum fi alamil ghaib. Tapi Nabi kita ini adalah Nabi yang mula-mula sekali di dalam alam ghaib. Sebab apa? Sebab di dalam satu hadis yang lain, Nabi kita pernah sebut pada sahabat yang bertanya, Nabi kata, ada sahabat tanya, sejak bila engkau dilantik jadi Nabi ni? Maka Nabi kita kata, aku ni jadi Nabi semasa Adam itu, Nabi Adam tu antara air dan tanah lagi. Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin. Aku dah jadi Nabi. Waktu tu Adam tak jadi apa lagi. Nabi Adam tu antara air dengan tanah lagi. Aku dah jadi Nabi. Maknanya apa? Nabi dah ada. Nabi dah ada. Maknanya Nabi ni makhluk ciptaan Allah yang paling awal sekali lah. Sebahagian pendapat ulama mengatakan begitu. Kemudian, dan adalah dilihatkan nur itu di dalam padang alamul Quds. Maka pada setengah ketika disuruhkan dia dengan sujud, dan seketika dengan tasbih dan taqdis, dan dijadikan baginya akan beberapa hijab. Jadi nur Nabi kita ni, sebelum Allah ciptakan apa-apa, Allah ciptakan Nabi kita Nur Muhammad, dan dia beribadah kepada Allah selama ribuan tahun. Dia bersujud kepada Allah ribuan tahun. Dia bertasbih kepada Allah ribuan tahun. Dia berzikir kepada Allah ribuan tahun. Sebelum apa-apa makhluk wujud. Itu Nur Muhammad. Sebab tu Nabi kita ni insan yang agung. Tak ada siapa mengetahui keagungan kita, kata nilai agungnya Nabi kita ni, tak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya pernah cerita dulu, Sayyidina Uwais Al-Qarni kan, Al-Qarni, dia pernah berjumpa dengan siapa? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ni bila bertemu dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia Sayyidut Tabi'in, ketua bagi segala tabi'in. Dia kata apa? Hampa dua tak kenal pun siapa itu Muhammad kecuali bayang-bayang saja. Hak duk kawan rapat tu tak kenal lagi. Kata Sayyidina Umar, hatta Abi Quhafah kah? Hatta Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang paling kamcing dengan Nabi. Ke mana Nabi ada, dia ada. Nabi nak hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar yang teman. Dan dia juga sahabat yang mula-mula masuk Islam. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, orang lain kata Nabi pembohong, Nabi gila. Sayyidina Abu Bakar ni duduk sebelah Nabi, kata sadaqta. Hak paling rapat sekali. Pun Uwais Al-Qarni kata, hatta Sayyidina Abu Bakar pun hanya kenal bayang-bayang saja. Kita bayang-bayang dengan tuan tubuh, hak mana lebih kita kenal? Kalau kita kata nak mengenali orang, kita tengok tuan tubuh lah. Kalau tengok bayang-bayang, kita bukan kenal lagi. Bayang-bayang ni hanya bentuk.
Tak nampak lagi mata, hidung tak nampak. Hanya kita boleh kenal bentuk. Hakikat muka dia macam mana kita tak tahu. Perumpamaan dia macam itulah dengan Nabi. Sahabat dengan Nabi baru kenal takat tu. Tak kenal hak Nabi hak betul lagi tak. Baru kenal bentuk dia saja. Tu pun berebut-rebut sahabat ni. Berebut-rebut ambil berkat Nabi. Khalid Al-Walid simpan seurat rambut Nabi tu di dalam kopiah dia. Pernah dia hampir tergadai nyawa untuk menyelamatkan kopiah dia. Sambut kopiah dia tu. Sebab dia simpan rambut Nabi di dalam kopiah dia. Hanya rambut Nabi. Sahabat lain ada yang minum darah Nabi. Kita sanggup minum darah kawan kita? Rapat lah, no? Tak minum lah. Bayar duit tak minum Kot lah, hak paling kita sayang siapa? Bini lah. Dia bagi, nah bang minum cawan dah. Kita nak minum. Buktikan cintamu padaku. Contoh. Kita nak minum. Dah lah. Siapa kita nak minum pula? Tapi sahabat minum. Nak habaq apa? Agungnya Nabi SAW. Baru kenal bayang-bayang. Begitu ta'zim mereka, hormat mereka sahabat kepada Nabi SAW. Kita tak sampai lagi takat itu sebab apa? Sebab kita bayang-bayang pun kita tak kenal. Sebab bayang-bayang dia, bayang-bayang Nabi pun kita tak kenal. Habis Jadi lepas Allah jadikan beberapa hijab, didiamkan dia di dalam tiap-tiap hijab itu beberapa masa yang panjang. Allah jadikan beberapa hijab. Sebahagian daripada kitab-kitab surah mengatakan Allah jadikan ada 12 hijab, 12 tirai. Hijab ni tirai lah, tabir. Bahasa mudahnya macam tu. Ada sempadan-sempadan. Dan Nabi Nur Muhammad ini berada di setiap hijab itu beberapa masa yang panjang. Dia duduk di dalam satu hijab ini selama ribuan tahun. Bertasbih, berzikir kepada Allah. Kemudian pindah pula pergi kepada hijab lain selama ribuan tahun. Mengucap tasbih ia bagi Allah Ta'ala dengan tasbih yang tertentu. Ada zikir-zikir yang tertentu. Di dalam kitab sirah-sirah lain adalah sebut. Dalam kitab sirah panjang-panjang adalah sebut tentang zikir-zikir Nur Muhammad pada hijab-hijab yang tertentu. Ulama-ulama ni dia tahu mana. Kadang tak panggil ulama lah nah. Kadang tak panggil ulama lah. Ilmu mereka ni luas. Benda yang kita tak jumpa, mereka jumpa. Kemudian daripada dikeluarkan dia daripada segala tirai itu, bernafas ia dengan beberapa nafas, maka dijadikan daripada segala nafasnya akan sekalian ruh anbiya dan awliya dan siddiqin dan syuhada, dan sekalian mukminin dan sekalian malaikat. Allah jadikan ruh-ruh para awliya dan syuhada ini daripada nafas Nur Muhammad. Daripada nafas Nur Muhammad ni Allah jadikan ruh para awliya. Sebahagian daripada kitab sirah menceritakan Allah jadikan ketika mana Nur Muhammad ini dijadikan lepas dia beribadah ribuan tahun, maka Allah panggil dia menghadap. Maka ketika itu berpeluh Nur Muhammad ni. Daripada peluh dia lah Allah jadikan ruh para anbiya. Dan daripada nafas dia pula Allah jadikan ruh para awliya. Ini dalam cerita sirah lah. Dan kemudian daripada daripada menjadi Allah Ta'ala akan Adam alaihi salam daripada tanah, dihantarnya akan nur itu pada dahinya. Kemudian bila Allah dah jadikan syurga, Allah jadikan neraka, Allah jadikan langit, bumi dan sebagainya, kemudian sampailah satu ketika dah berlalu ribuan tahun dah Allah bagi jadi ni, Allah nak cipta khalifah di muka bumi ni pula yang namanya Adam. Ketika Allah jadikan Nabi Adam alaihi salam, Allah ambil Nur Muhammadiyah tadi letak di
dahi Nabi Adam alaihi salam. Dalam cerita, dah sampai cerita tentang Adam, kita cerita sikit pasal Nabi Adam lah, no? Dalam kitab surah yang lain ada riwayat yang menceritakan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ni dia orang alim, ulama yang alim dengan kitab-kitab dulu-dulu, kitab Taurat, Injil, Zabur, dia mengaji semualah kita kata. Dia cerita tentang kejadian Nabi kita. Jadi ketika mana Allah nak jadikan Nabi Adam AS ni, sedia maklumnya Allah ambil daripada tanah kan. Tapi sebelum Allah jadikan tanah Nabi Adam, Ka'ab al-Akhbar ni dia menceritakan, dia kata lamma arada an yakhluqa Muhammad, ketika mana Allah nak jadikan Muhammad ni, Allah perintahkan Jibril ambil satu genggaman tanah yang putih di tempat kubur Nabi sekarang ni, Madinatul Munawwarah, tempat kubur Nabi tu. Ambil daripada situ, kemudian diadunkan dengan air tasnim, kemudian dibasuh dengan air syurga, kemudian dibawa tawaf di langit. Lepas dibawa tawaf di langit dan bumi, kemudian barulah dicampur dengan tanah Nabi Adam. Maknanya apa? Dibuat tanah Nabi kita dulu, sebelum daripada tanah Nabi Adam tadi. Itu riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar. Dia menceritakan macam tu di dalam kitab. Jadi malaikat ni kenal Nabi kita dulu sebelum kenal daripada Nabi Adam. Kenal daripada Nabi Adam. Jadi cerita dia, ketika Allah nak bagi jadi Nabi Adam ni, Allah perintahkan malaikat untuk ambil tanah di muka bumi serba sikit. Ambil tanah yang hitam, ambil tanah merah, ambil tanah putih, ambil tanah busuk, ambil tanah wangi, tanah keras, tanah lembut. Semua tanah ada kat muka bumi ni serba sikit ambil untuk jadikan lembaga Adam. Dan Allah titahkan kepada bumi bahawa dia akan ambil tanah daripada bumi ni untuk dijadikan makhluk yang sebahagiannya taat kepada Allah dan sebahagiannya maksiat kepada Allah. Yang taat masuk syurga, yang maksiat masuk neraka. Bila dengar saja macam tu, bumi ni tanya Tuhan, kau nak jadikan sebahagian diri aku ni orang yang akan masuk neraka ke? Tuhan kata ya. Kemudian maka bumi pun menangis. Bumi menangis. Daripada situlah terbitnya mata air sehingga hari kiamat ada mata air ni. Hasil tangisan daripada bumi. Ini diceritakan di dalam kitab Bahrul Ulum, karangan tafsir Bahrul Ulum Imam As-Samarqandi, yang mana di situ dia nakal daripada perkataan Imam An-Nasafi. Dia cerita macam itulah. Cerita di dalam kitab-kitab tafsir. Maka mata air ni daripada asalnya tangisan bumi apabila dia dengar Allah nak ambil sebahagian daripada diri dia ni, nak jadikan orang yang maksiat, nak bubuh ke dalam neraka. Teriak teriak dah. Dan orang yang pertama nak ambil tanah ni siapa dia? Jibril. Allah perintah Jibril ambil tanah, tapi tak berjaya. Bila turun saja nak ambil, kata bumi, a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan Allah yang mengutuskan engkau daripada mengambil diri aku ni. Terkejut Jibril, sebab bumi minta lindung dengan nama Allah. Jibril pun patah balik jumpa Tuhan. Dia kata, aku tak jadi ambil. Sebab apa? Dia minta lindung dengan namamu. Allah perintah malaikat lain pula, Mikail, turun ambil tanah. Bumi pun cakap macam tu juga, tak berjaya. Perintah pula malaikat yang lain pula, Israfil, ambil tanah. Pun macam tu juga, tak berjaya. Balik bagi tahu kepada Allah. Kemudian Tuhan utus pula malaikat Israel. Pun macam tu juga, dia kata, u'idzu bi'izzatillah, aku minta lindung dengan kemuliaan Allah yang mengutuskan engkau daripada engkau mengambil daripada aku. Maka kata malaikat Israel apa? Aku pun minta lindung dengan nama Allah daripada engkar
perintah Allah. Israel ni ganas. Dia kata, aku tak kira hang bagi tak bagi, ni perintah Allah, aku ambil juga. Maka oleh kerana malaikat Israel yang mengambil tanah, maka dengan sebab itulah dia juga ditugaskan untuk mencabut nyawa kita. Sebab apa? Sebab dia tak kesian. Bumi minta excuse pun dia kata, ni Tuhan perintah, aku ambil. Maka kita ni disebabkan malaikat Israel yang ambil kita tanah untuk buat Nabi Adam, maka kita ni pun malaikat Israel lah yang mengambil kita. Dan sebahagian di dalam di dalam kitab sirah diceritakan malaikat ni dia ambil belakang ni tanah-tanah yang ada di muka bumi kita. Jadi tempat tanah yang diambil itulah hasil daripada anak-anak Nabi Adam yang berlainan bentuk, kan? Ada tanah hitam, ada tanah putih. Maka sebab itulah kalau anak cucu Nabi Adam ni pun ada hitam, ada putih, ada merah, ada kuning, biru je tak ada lah. Sebab tanah biru tu tak. Kalau ada tanah biru pasal kalau orang kalau biru, hijau, hijau tak ada. Ada satu je, hak. Itu dari tanah mana kita tak tahu. Tapi tanah, cuba kita tengok manusia kan, ada yang hitam. Sebab apa? Tanah pun ada yang hitam. Ada tanah, ada orang yang jenis dia ni keras. Sebab tanah pun ada yang keras. Ada tanah yang lembut. Sebab itu manusia pun ada yang hatinya lembut. Ada yang tanahnya busuk, ada yang tanahnya wangi. Macam tu juga manusia. Dan juga sebab ulama ada cerita juga di dalam kitab Tarikhul Khamis, di situ dia ada cerita bahawa tempat kita mati itulah di mana tempatnya malaikat mengambil tanah kita. Nabi kita wafat di Madinatul Munawwarah. Sebab apa? Sebab malaikat memang ambil tanah di situ. Malaikat ambil tanah di situ, maka Nabi pun wafat di situ. Kita tak tahu kita mati di mana. Di mana kita mati, maka di situlah tempat tanah kita diambil dulu. Sebab apa? Sebab kita diambil dari tanah, kita nak simpan balik kat tanah. Kat tempat asal kita kena ambil. Itu dalam kisah ulama yang cerita lah. Allahu a'lam lah. Baik. Jadi Allah ni menjadikan Nabi Adam AS daripada apa? Daripada tanah. Ketika mana Allah kata kepada para malaikat dan iblis, dia kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di muka bumi itu khalifah. Khalifah. Allah dah sebut siap. Ja'ilun fil ardi. Aku nak jadikan di muka bumi. Maknanya memang Allah nak hantar Nabi Adam ke muka bumi. Makan buah khuldi itu apa? Asbab saja. Tak kira siapa pun yang jadi Nabi Adam, dia tetap akan makan khuldi. Sebab apa? Sebab Allah memang nak utus kita ni jadi khalifah di muka bumi. Jadi bila malaikat dengar macam tu, malaikat pun bakal tanyalah kan. Nak jadikan manusia, nak jadikan orang yang merosakkan muka bumi kah? Ataj'alu man yufsidu fiha? Nak jadikan orang yang suka buat kerosakan di muka bumi. Sebab apa? Sebab sebelum Allah jadikan Nabi Adam itu di muka bumi ni dah ada pelbagai umat dah. Kan? Jin pun dah ada di muka bumi ketika itu, dan juga makhluk-makhluk lain sebelum jin pun dah ada, tapi dah binasa semua. Sebab apa? Sebab mereka ni suka berperang. Bangsa jin ni suka berperang. Dia merosakkan bangsa-bangsa lain sehingga bangsa lain dah pupus. Sebelum jin ada bangsa lain lagi. Ada. Bangsa apa? Sebut di dalam kitab disebut sebelum jin ada namanya bun. Ini jin, ini bun. Dan ada lagi sebelum tu pun ada lagi bangsa-bangsa lain ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Banyak kan ciptaan. Salah satu yang kita tahu pada dinosaur. Dinosaur kan dah tak ada. Maknanya dulu memang ada berbagai-bagai makhluk Allah bagi jadi. Oleh kerana mereka ni suka berperang, hatta manusia pun lah ni suka perang kan.
Sama macam makhluk yang dulu pun suka berperang. Sebab tu malaikat tanya, nak jadikan orang yang suka buat kerosakan ke? Tuhan kata, aku lagi tahu daripada hampa. Aku nak buat, aku tahu hampa ni pun aku buat. Aku lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang hampa semua tak tahu. Malaikat ni akur. Tapi ada agak yang tak puas hati. Siapa? Iblis. Iblis ni, dia ni keturunan apa? Nanti kita cerita pula. Satu slot yang lain kita akan cerita asal usul Iblis. Dia ada cerita dia sendiri. Jadi Iblis ni, dia rasa tak puas hati. Sebab apa? Sebab Iblis ni, berapa nak lawa ya? So nak jadi Iblis ni, dia berasa tak sedap hati, tak seronok. Sebab apa? Sebab Iblis ni dia ketua. Ketua siapa nak turun kan kalau dah jadi ketua kan? Ramai pakat pupuk nak jadi ketua lah ni lah. Jadi sebab apa? Sebab ketua ni dia special. Iblis ni dia ketua para malaikat. Habis kurang begitulah kan. Malaikat ni apa-apa minta nasihat dia. Sebab dia ni orang yang bijak. Dia ni ahli ibadah. 80,000 tahun dia beribadah di langit. 80,000 tahun. Kita 80 tahun pun tak ada. Dia 80,000 tahun. Dia kata takat main masjid yang sunat 2 rakaat dia tak heran pun. Dia kata dia dah 80,000 tahun lah ibadah. Kita ni apa sangat nak banding dengan Iblis kan? Dia tu tok guru malaikat. Malaikat pun tanya dia. Kelebihan yang Allah bagi kepada dia tu special lah. Special kita kata. Ketika mana jadi huru-hara di muka bumi. Ketika mana jin duk berperang sesama sendiri. Allah utuskan Iblis ni turun ke muka bumi sebagai ketua untuk membantras jenayah. Bilang kita membantras pergaduhan peperangan ni. Iblis yang mana jin-jin hak ketegak perang tak mau nak dengar ni, hantar Iblis ni dengan rombongan dia bawa malaikat ni pengikut dia. Membantras ni depa ni. Maknanya dia hebatlah. Tapi Tuhan kata nak bagi jadi khalifah, ketua. Dia tahu, ada ketua lain, dia jadi tak puas hati. Dia jadi tak seronok. Sebahagian ulama menceritakan di dalam kitab, dia kata Iblis ni bila tahu kata Allah nak bagi jadi khalifah ni, ambil daripada tanah. Iblis ni dia cakap, dia tahu, dia punya kedengki kat Iblis ni dari awal lagi. Dia turun ke muka bumi ni, dia jijak semua tanah. Punyalah dia punya tak suka lah. Dia tak suka ada orang lain yang lebih hebat daripada dia. Kita kalau ada panggil lagi tu, panggil Iblis kan. Dengki kat orang. Dengki sungguh-sungguh. Macam Yahudi ni masa dulu ceritanya, ketika mana dia ni lemah. Kalau dia tak boleh buat kat orang Islam, dia boleh pijak bayang pun jadi. Sampai tak tu kan. Dia punya hati busuk dia kan. Dia tak boleh buat kat orang Islam waktu dia tengah lemah. Dia boleh jijak bayang. Waktu cerita Yahudi zaman dulu. Zaman lah dia tak jijak bayang, dia jijak kepala kita. Dulu dia tak boleh buat apa kat orang Islam, jijak bayang pun jadi. Dan macam Iblis. Iblis dia dulu, Iblis ni, dia tahu kata Allah nak bagi jadi Nabi Adam ni daripada tanah. Dia turun ke muka bumi, dia jijak tanah ni. Dia jijak tanah kat muka bumi ni. Nak habaq kata dia lagi power lah, dia jijak habis. Sebab itu, daripada itu, diceritakan di dalam kitab Tarikhul Khamis, tempat yang mana Iblis pijak tu, tanah yang diambil daripada Iblis pijak tu, dari situlah lahirnya orang-orang yang asyrar, orang yang jahat, orang yang kafir, daripada hasil tanah yang Iblis jejak. Yang Iblis tak jejak, itulah lahir orang-orang yang soleh. Itu sebahagian yang disebut oleh ulama di dalam kitab surah lah. Ini bukan satu akidah lah. Kita kata kena wajib percaya i'tikad macam tu lah. Ini ulama cerita. Jadi ulama ni ada sebahagian ulama tak sependapat, sebahagian ulama sependapat. Yang kita ni hanya menceritakan apa yang ulama sebut di dalam kitab surah lah kan. Sebab orang tak pernah dengar cerita macam ni. Tak pernah cerita orang tak dengar lah. Cerita orang dah pernah dengar, orang dah tahu lah. Saya ambil petik cerita-cerita ni sebahagian besarnya daripada kitab surah, kitab Tarikhul Khamis, kitab Arab 2 jilid. Kalau siapa berasa nak cek, pergi tengok dalam tu.
Jangan marah saya pula. Orang kata ustaz cerita pelik apa ustaz ambil mana ni. Kalau nak marah kat musannif pengarang kitab tu. Saya hanya nakal cerita. Saya cerita ke orang je. Bukan saya reka tak, saya ambil dari dalam kitab lah. Jadi daripada situlah lahir orang yang hatinya tak apa bagus, yang jahat, daripada tempat yang iblis duk jejak ni. Dan juga tempat-tempat maksiat yang lahir, apa yang terjadi di bumi yang ada hari ini adalah hasil daripada jejakan iblis tu juga. Dengkinya iblis lah. Kita kena buang sifat tu. Sifat tu kalau dengki, ibadah 80,000 tahun pun kena duduk dalam neraka. Iblis tu 80,000 tahun. Ketua malaikat, bukan malaikat biasa-biasa, bukan calang-calang. Bukan hak tak ada paku ni, hak berpaku-paku ni. Level tinggi ni. Kalau hak tak ada paku ni, hak tepi jalan kan. Ni hak paku sampai penuh paku tempoh ni. Pangkat tinggi. Tapi sebab dalam hati dia tu ada hasad, ada takabur, Allah campak dia dalam neraka. Ya Allah jadikan Nabi Adam AS daripada tanah. Daripada tanah bercampur dengan air, maka jadilah salsal dipanggil. Salsalin. Salsal ni tanah kering yang ada bunyi tu. Kan dalam Al-Quran ada sebut. Kemudian kita nak sebab nak habis waktu, nak cerita tentang ni sajalah. Dan bila mana Allah bagi jadi Nabi Adam, maka Allah ajak kepada Nabi Adam apa? Asma' kan. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam ini asma', nama-nama kullaha. Sebab apa? Sebab Allah nak zahirkan kemuliaan pada khalifah dia. Allah nak tunjukkan kepada malaikat semua bahawa khalifah dia ni lebih mulia daripada semua malaikat. Sebab malaikat tanya, persoalkan, kenapa Allah nak bagi jadi? Kan? Kita bila orang tanya, kita kena buktikan, betul tak? Dia kata, hey, ni boleh kan ni? Orang tanyalah kita, hey, ni pandai kan ni? Kita pun nak tengok sangat, nak tunjuk kan? Contohlah macam tu lah. Jadi Allah nak buktikan khalifah yang Allah bagi jadi ni lebih hebat daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Maka Allah muliakan khalifah dia dengan apa? Dengan ilmu. Sebab tu manusia ni nak jadi mulia dengan ilmu. Allah ajar ilmu apa? Asma'. Ilmu nama-nama. Ulama tafsir ni berkhilaf pendapat dalam nak mentafsir makna asma' tadi. Asma' tu bahasa Arab. Ada kalau orang yang nama asma' ni maknanya asal dia nama lah. Tapi kalau nama orang tu asma', kita tak katalah terjemah nama. Asma' ni makna ketinggian, kemuliaan. Sebab orang yang ada nama ini dia ada ketinggian, kemuliaan. Botai ni tak ada nama lah. Sebab apa? Sebab dia tak mulia. Tapi manusia ada nama. Sebab apa? Manusia ni mulia. Kucing tak ada nama. Kecuali kucing hak kita pula, kita pun nama. Sebab apa? Dia special. Dia special. Manusia semua ada nama. Sebab apa? Mulia. Nama ini satu kemuliaan. Dia Allah ajarkan kepada Nabi Adam ni asma'. Nama-nama. Sebahagian ulama kata nama apa? Nama semua benda. Maknanya Nabi Adam ni kenal semua benda. Kipas angin, aircon, semua Nabi Adam tahu. Dia tahu semua. Kita pun tak tahu semua benda, betul tak? Kita bukan kata bahasa Arab, bahasa Melayu sendiri lah. Kadang-kadang orang tanya, ni orang panggil benda apa? Kita pun tak tahu nak jawab, betul tak? Kita pun tak tahu nak jawab kan? Contohnya lah, kalau kita bukan tukang kayu. Tukang kayu main tunjuk satu benda kat kita. Kita tak tahu nama. Sebab apa? Sebab kita jahil. Nabi Adam tahu semua nama. Allah muliakan dia dengan Allah ajarkan semua nama. Sebahagian ulama kata asma' di situ dengan makna nama-nama anak cucu dia. Maknanya apa? Nabi Adam kenal semua anak cucu dia daripada anak dia hak kembang-kembang tu sampai akhir zaman. Sekali dengan kita lah maknanya. Nabi Adam kenal kita semua.
Nama kita semua Nabi Adam kenal. Sebahagian ulama kata macam tu. Sebahagian ulama kata asma' di sini dengan makna bahasa. Nabi Adam ini mengetahui semua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Jepun, bahasa Korea, Tamil, Hindu, semua tahu. Bahasa Cina, dan Nabi Adam ajarkan kepada anak cucu dia. Sebab tu bahasa boleh banyak. Ada tak cerita lawak orang gelap lah. Tak apa. Jadi kemuliaan itu ada pada ilmu. Asma. Asma ini nama-nama lah. Hanya dengan mengetahui nama-nama ataupun asma, maka semua malaikat Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam. Apatah lagi kalau kita reti ilmu yang lebih daripada nama-nama. Nama-nama ni maknanya bahasa lah. Ilmu lughah, bahasa. Apa ini? Ini namanya cawan. Apa ini? Namanya mic contohlah. Kita mengetahui nama itu pun satu kemuliaan. Kita kalau kita masuk satu kampung, kita kenal satu orang kampung. Orang kawan kita sebelah bang tengok kejut tak? Hang kenal semua orang tu. Nampak tak ada kemuliaan kat situ. Baru kenal orang nama orang satu kampung, kan? Kalau kita masuk satu jabatan, satu pejabat, semua polis, semua hakim, semua ketua negara, Perdana Menteri, semua kita kenal belaka. Jumpa angkat tangan, jumpa tahu nama lah, kita tahu nama. Kawan kita kata, hang kenal semua tu. Nampak tak ada kemuliaan? Hanya mengenal. Kita bukannya ada kena mengenal dia pun. kita hanya penoreh getah je. Tapi hang kenal semua. Nampak ada kemuliaan tak? Dengan mengenal pun ada kemuliaan. Maknanya ilmu ni, apa saja ilmu yang kita ada kemuliaan kepada kita. Apabila orang tak ada ilmu, kita ada ilmu. Kita mulia. Walaupun dia engineer, walaupun dia doktor, kita hanya reti tukar tayar je. Kita hanya reti pomen tayar. Tapi time dia tayar pecah, dia cari siapa? Dia cari kita. Betul tak? Kita pomen motor, kita tukar tayar motor je. Jiran kita tu tak pernah pandang kita pun. Dia naik motor besar, kereta besar, satu hari tayar motor dia pecah, dia tak reti nak tukar tayar, dia cari siapa? Cari kita. Mulia tak kita ketika itu? Kita boleh buat belagak tak kat dia? Pecah tepi jalan ni, tak ada orang nak tolong dia, kita je dah. Agak-agak kita mulia tak waktu tu? Kita lagi mulia lah, sebab apa? Dia akan merayu kepada kita. Ni tolong Ustaz lah, ni tayar pecah ni. Berapa ringgit pun tak apa abang lah. 20, 30 dia bayar lah. Nampak tak? Walaupun dia doktor, walaupun dia ada hospital besar sendiri, tapi time motor dia tayar pecah, dia cari siapa? Kita. Sebab apa? Ilmu tukar tayar motor dia tak ada. Maknanya ada ilmu ni satu kemuliaan. Dia perhiasan untuk diri kita. Apatah lagi kalau kita ada ilmu agama. Lagi mulia lah. Bertambah mulia kita di sisi Allah dan juga di sisi makhluk. Habis maka Allah perintahkan malaikat sujud hanya kerana Nabi Adam ni mulianya ada ilmu. Kecuali siapa yang tak mau tunduk? Iblis saja. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ni aba, dia engkar, dia takabur. Bila takabur menyebabkan dia binasa. Ambil pengajaran daripada situ. Iblis ni dia ikut dengan hawa nafsu dia. Nafsu dia kata jangan tunduk. Sebab apa? Iblis ni dia memang daripada api. Api ni dia tak pergi ke bawah, dia menyala naik ke atas. Jenis takabur. Taik dia pun naik ke atas, asap tu. Asap dia tak turun ke bawah, asap api ni semua naik ke. Taik dia pun dia pergi tok ke atas. Dia ni jenis takabur. Bangsa api ni. Tanah ni bangsa dia jenis tawaduk. Jadi kita tak boleh nak tukar sifat. Kita jangan ambil sifat api, takabur yang ada pada api tu. Letak pada kita. Kita ni daripada tanah. Nanti nak patah balik duduk tanah juga. Maka kita tak boleh ada sifat takabur. Habis kemudian dia kata kemudian berpindah nur itu kepada Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith ni anak Nabi Adam alaihi salam. Anak yang last, yang tak kembang. Nabi Adam ni dia ada anak kembang-kembang. InsyaAllah pada sirah yang sekali lagi kita akan cerita Nabi Adam. Macam mana Nabi Adam di syurga, macam mana Nabi Adam kahwin dengan Siti Hawa, macam mana Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke muka bumi dan anak-anak dia. InsyaAllah lah. Kalau nak cerita lah, dah tak ada ni. Allah orang suruh berhenti awal. Tak apalah.
sikit-sikit lah, panjang sangat pun cemuih kan. Dia kata kemudian berpindahlah nur itu kepada Nabi Syis alaihi salam. Allah Allah. Notis tu. Berapa minit? 4 minit lagi lah. Ingat bunyi tadi. Tak apa, berhenti, stop di situ lah. Wallahu a'lam. Lepas tu bila pula sekali lagi? Subuh kan? Tak ingat jadual. Subuh kan? Subuh tak ada kan? Subuh tak ada kuliah kan? Ada? Ada mula dah? Dah mula dah? Ada tulis Rabu itu 1.7. Sabtu 18 InsyaAllah lah 1 18 Oh 7.7 Selasa. Yang tu maghrib tu. Tu penawak penawak bagi hati. InsyaAllah. Ya. Jangan ada lagi insyaAllah. Allah a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.